Untuk hari ini kita akan membina aplikasi input ya. Sebenarnya aplikasi yang kita buat ni input banyak berada pada halaman admin ya. Sebab dalam halaman admin kita akan memasukkan banyak data. Tetapi di halaman pengguna ataupun user front end ini, dia lebih kepada halaman yang memanggil data daripada table ataupun database ya. Jadi sebenarnya di sini banyak memaparkan antarmuka output. Jadi antarmuka input banyak berada pada halaman admin. Kamu jangan risau, halaman admin kita buat masa ni dia tak perlukan login dan sebagainya sebab kita belum set dia punya security. Jadi bila kita klik pada admin, kita akan dapat masuk terus ke halaman admin ni tanpa kita perlu login ya. Ini kita masih dalam proses pembangunan aplikasi, jadi kita mulakan dengan aplikasi yang mudah-mudah dahulu. Kemudian baru kita masukkan kawalan, keselamatan dan sebagainya tu kemudian ya. Baik, jadi hari ini kita banyak berada pada antarmuka admin. Jadi kalau kamu tak ada menu admin, kamu boleh tulis seperti di atas ini alamatnya, localhost aplikasi Azmi admin, begitu ya, seperti itu. Baik. Yang pertama, kita akan buat beberapa aplikasi yang daripada data masuk data ini ya. Jika kamu klik pada menu masuk data ini, dia akan buka satu file yang bernama input di dalam admin. Kalau kamu ingat hari tu kita dah buat ini, kalau tidak ada kamu lihat daripada apa yang cikgu share dengan kamu tu hari tu ya. Okey, baik. Apabila kita klik pada menu masuk ini, masuk data ini, yang dipaparkan di sini ialah halaman yang kita buat hari tu ya. Okey. Kalau kita buka dengan menggunakan kita punya Sublime ini ya. Okey, open. Pergi pada XAMPP htdoc. Okey, kita pergi pada subfolder admin ya. Okey, dekat dalam tu kita ada beberapa file. Kalau kamu lihat ada file bernama input ya. Okey, kita buka yang itu. Baik. Kita akan masukkan beberapa file ataupun pautan. Baik. Kalau kamu ingat lagi, kita punya database. Okey, macam mana nak buka database? Kalau kamu masih tak ingat, klik pada button admin ini ya. Ataupun kita boleh tulis localhost kemudian php my admin. Okey. Okey. Kalau kamu masih ingat, minggu lepas kita ada banyak buat beberapa file pada database yang bernama AzmiDB ini ya. Okey, AzmiDB. Tetapi kemudian di akhirnya cikgu ada share dengan kamu satu skrip SQL untuk membina sukan DB1 ya. Okey. Skripnya ada cikgu tulis pada kamu punya group. Kamu lihat file yang cikgu hantar. Okey. Yang ada perkataan create database sehinggalah bawah sekali tu dia bina file pertandingan ya. Jadi kamu akan dapat nanti beberapa file. Jadi untuk hari ini cikgu akan gunakan file yang bernama sukan DB1 ini ya. Okey. Baik. Sekarang kita kembali balik kepada kita punya Sublime ini. Okey. File index ini adalah file input ya. File input ini adalah file yang kita lihat apabila paparan masuk data ini kita keluarkan. Okey, kita klik pada masuk data, kita nampak halaman input data. Jadi kalau kamu lihat di sini,
ada perkataan pada baris 14 ni halaman input data. Okey. Padam yang ada tu. Cikgu nak sekarang ni di bahagian seterusnya ini, okey, kita buat paragraf P, kamu tekan tab. Okey. Di sini kita akan buat beberapa pautan ya. Kamu boleh kata pautan ke halaman input. Okey, input ya. Baik, kita akan buat beberapa. Di hujungnya kamu letak BR untuk menunjukkan kita akan selang satu baris ya. Okey, untuk buat link, arahannya ialah A. Diikuti dengan kamu klik pada ke keyboard, ke kunci tab ya. Ke kunci tab, nanti kamu nampak href ni ialah hypertext untuk dirujuk ya, hypertext reference. Okey, kita akan buka beberapa pautan ya. Jadi kamu boleh buat beberapa di sini. Okey, di hujungnya ni kamu boleh letak break juga. Ikutlah kamu nak selang berapa ya. Kalau kamu nak selang 2, kamu letak 2. Kalau kamu nak selang lebih banyak lagi, kamu letak BR tu beberapa ya. Okey. Baik. Cikgu nak gunakan 4 ya. Jadi kita boleh copy dan kita paste saja beberapa di sini. Dikatakan cikgu nak 4 ya. Okey. Di antara A dan A ini, okey, di tengah-tengah ni kita tulis namanya. Nama ataupun teks bagi pautan yang kita akan buat itu. Contohnya yang pertama, cikgu hendak tambah pengurus. Yang kedua mungkin kita nak tambah acara. Yang ketiga ini mungkin tambah peserta. Kelas dahulu ya, kelas ataupun tingkatan. Kelas atau tingkatan pun boleh. Tambah peserta. Ataupun tak ada perkataan tambah, kamu letak pengurus, acara, kelas dan peserta. Okey ya. Baik, kemudian di dalam double quote pada hypertext yang dirujuk ini, masukkan nama file itu. Kalau pengurus, kamu namakan dia pengurus.php. Ini pengurus pasukan maksudnya. Acara.php. Kelas ni boleh kelas ke tingkatan pun boleh. Tingkatan pun boleh. Tingkatan.php. Peserta.php. Kamu boleh eja panjang ataupun pendek, ringkas dan sebagainya ya. Tapi kamu tulis dengan huruf kecil ya. Sebab biasanya URL ni kita tulis dengan huruf kecil. Okey. Kalau kita save sekarang, yang tanda bulat tadi dah tukar jadi pangkah ya. Itu bermaksud kita dah save. Jadi bila kita lihat pada menu masuk data ini, dia sudah berubah menjadi seperti itu. Maknanya ini adalah pautan-pautan yang akan membuka kepada fail antarmuka ya. Antarmuka input. Okey, nampak macam tak cantik ya. Ini kita 2 kali selang pun boleh. Okey, kita selang lagi sekali. BR kemudian tekan tab. Okey, ataupun kamu nak letak nombor dan sebagainya, terpulang lah ya. Kamu nak susun besar ke kecil ke tulisan tu, susunan ke kanan ke kiri dan sebagainya tu ikut kamu ya. Ataupun kamu nak ubah dia dengan grafik pun boleh. Okey. Untuk ubah dengan grafik tu kamu tengok dekat buku. Cikgu buat dengan grafik. Tapi hari ni kita tak ada menyediakan grafik, jadi kita buat dengan teks dahulu ya. Supaya kamu faham macam mana kita buat pautan tersebut ya. Okey, baik. Sekarang kita sambung kita punya skrip tadi. Baik. Kalau kita lihat, kita akan buat beberapa fail baru, iaitu fail pengurus, fail acara, tingkatan dan juga peserta ya. Okey, ejaan tu tak betul ya, betulkan. Okey, peserta. Baik. Kalau kita lihat,
Dia letak pada perkataan pengurus, akan ada keluar pautan di bawah ya, bawah sebelah kiri. Bawah sebelah kiri di sini, bawah ni, kamu lihat ini admin palang acara. Ini tingkatan, ini peserta. Maksudnya dia akan cari fail itu. Oleh kerana fail-fail ini belum ada, bila kita klik, dia akan keluar not found ya. Baik. Sekarang seterusnya kita akan bina lagi 1, 2, 3, 4 fail ini. Tapi kita perlu buat yang atas ni sahaja, yang lain-lain nanti kita duplicate sahaja ya. Okey, nanti kita akan duplicate sahaja. Jadi kerjanya pada peringkat yang pertama ni sahaja kita kena perah idea dan juga peraturan mengikut yang betul. Yang seterusnya nanti kita copy paste. Okey, baik. Cikgu akan mulakan membina fail pengurus.php. Apabila dia adalah sebuah fail input, maksudnya kamu juga kena tahu apakah dia punya table yang akan digunakan. Jadi pengurus kita akan gunakan table admin ya. Pengurus tu kita akan gunakan table admin. Untuk peserta, table peserta. Untuk rumah sukan kita akan gunakan rumah sukan. Kamu lihat je, cikgu eja di situ ialah rumah underscore sukan. Okey, kemudian tingkatan, ejaannya penuh ya. Baik, oleh kerana data dekat situ dah ada, kita mungkin tambah lagi nanti beberapa ya. Okey, contoh peserta ada, admin pun sudah ada. Mungkin dekat kamu punya mungkin belum ada sebab mungkin cikgu punya ni lain sikit ya. Jadi dekat komputer cikgu mungkin ada, dekat komputer kamu mungkin tak ada lah. Ataupun kalau sama dia kita ikut je ya. Nanti kita akan masukkan lagi beberapa data. Acara, kalau kita lihat sudah ada beberapa acara kat situ. Okey. Yang ada itu sebenarnya adalah sebagai panduan lah supaya kita faham macam ni nak buat kod. Maksudnya acara tu 100 meter, kategorinya lelaki berumur 12. Jadi kita tahu itu adalah lelaki umur 12 ke atas ya. Ni sekolah menengah lah ya, 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun dan sebagainya ya. Okey. Baik, sekarang kita kembali kepada coding ini. Jadi kita tahu tadi kita akan gunakan table admin ya. Maksudnya nanti dia akan mengisi maklumat ke sini. Okey. Baik. Kita mulakan satu file yang baru. Namanya nanti apabila kita simpan, dia akan menjadi pengurus.php. Pengurus.php. Okey. Baik. Untuk membina fail pengurus, kita gunakan fail yang sudah ada ini, iaitu fail aplikasi sukan ini. Kita cuma ubah nanti di ruangan baris 14 hingga 23 ini, iaitu di dalam ruangan artikel. Yang kita tinggalkan nanti cuma header sahaja ya. Okey. Jadi itu sebab cikgu kata copy paste sahaja ya. Jadi kamu copy semua ni, kamu drag sampai bawah dari baris 1 hingga baris 26. Pilih copy, buka fail pengurus, edit, pilih paste. Okey. Cuma di sini dia masih sama dengan yang tadi ya. Jadi kita ubah di sini, dia akan jadi halaman input data pengurus. Mungkin kita kata begitu ya. Okey. Jadi dekat dalamnya kita ubah semua yang berada dalam paragraf ni. Padam semua paragraf tu. Okey. Kita akan gunakan satu file yang kita akan tulis di dalam halaman ya. Ingat lagi macam mana caranya? Kita tulis PHP. Tukar HTML ini menjadi PHP ya. Okey, kamu tukar bawah ni menjadi PHP. Bila kamu tekan tab, nanti dia akan jadi seperti ini. Ya. Kalau tidak tadi kita tekan tab, dia tak mau. Bila kita semak di bawah ni dia HTML ya. Okey, kamu tukar supaya dia membaca secara PHP punya kawalan ya. Okey, jadi kita berikan ruang sedikit di situ. Okey, ingat lagi kita tulis include
Nama file tu akan berada dalam folder halaman ya. Kita tulis nama folder dahulu, halaman, diikuti nama file itu iaitu borang pengurus .php. Okey, diakhiri dengan semicolon. Okey, baik. Halaman, kamu boleh eja penuh borang ataupun bahasa Inggeris form ataupun macam cikgu BRG pengurus. Kamu boleh membezakan projek-projek kita ni dengan nama-nama file yang berbeza ya. Cikgu tulis borang, kamu boleh tulis form, kamu boleh tulis penuh borang dan sebagainya ya. Okey. Baik. Dan jangan lupa save ya. File save. Okey, bila kita dah save, dia dah berubah menjadi tanda pangkah ini ya. Jadi kalau kita uji sekarang, kita klik pada tambah pengurus, file itu sudah ada, cuma file halaman borang pengurus sahaja yang belum ada ya. Okey, baik, sekarang kita adakan file yang bernama borang pengurus.php. Tapi ingat, kita akan simpan ia di dalam halaman. Kenapa kita buat begini? Nanti kita akan buat untuk security login dan logout tu. Jadi untuk memudahkan tujuan tersebut, kita buat seperti ini ya. Okey, jadi buka satu file yang baru untuk kita bina file yang bernama borang pengurus ini ya. Okey, kita akan gunakan ini nanti. Okey, new file. Okey, kita akan simpan dia. Ingat, simpannya di dalam halaman ya. Kalau kita tak pilih halaman, nanti dia akan simpan bersama dengan yang lain-lain ni. Jadi kamu pilih halaman dahulu. Dekat dalam tu cuma ada satu file bernama capaian. Okey, kita masukkan nama file tadi iaitu borang pengurus.php. Save. Baik, borang pengurus ini dia berada dekat halaman. Kamu lihat di atas ini, aplikasi Azmi admin halaman. Tetapi borang pengurus ini dia tidak berada pada halaman, dia berada pada admin sahaja ya. Okey. Ingat, yang berada pada admin, dia adalah file HTML, atas sampai bawah HTML. Tapi bila kita save, dia tetap menjadi PHP. Tapi coding dia, kamu lihat, dia adalah coding HTML. Tetapi file borang ini, okey, tak ada cikgu mulakan dengan PHP ya. Dia kosong je macam ni. Okey, baik. Sekarang kita akan tulis dia punya skrip untuk menjadi borang pengurus ya. Okey. Baik, dia sebenarnya ada dua bahagian, iaitu bahagian HTML dan juga bahagian PHP ya. Okey. Jadi di atas ini ada ruangan untuk PHP. Dekat baris nombor 1 ni, kamu boleh mulakan dengan PHP. Bagi ruangan macam tu. Kemudian diikuti dengan HTML. Maksudnya ruangan lapang ini kita akan masukkan borang. Dan akhir sekali di bawah ada satu ruangan lagi untuk PHP, iaitu untuk dia punya proses dia. Okey, baik, kita mulakan dengan arahan if. Baik, cikgu akan buat borang berjenis post ya. Jadi arahannya ialah if empty $_post. Ini adalah arahan untuk memanggil data ya. Kalau data tu daripada borang berjenis get, kita kata $_get. Tapi sekarang cikgu nak gunakan post, jadi kita kata post ya. Diikuti oleh nama butang submit. Nama butang submit cikgu mungkin add pengurus ataupun tambah pengurus. Ya. Baik. Diikuti oleh blok ataupun kurungan yang ada simbol begini ya, curly bracket ini. Tapi blok ini daripada baris ketiga hingga baris ke-9 ya. Okey, kamu tarik dia. Jadi blok ini berakhir di baris ke-9. Okey, if diikuti oleh else dekat sini ya. Else blok baru. Okey, dekat dalam ini ialah arahan menyimpan
maklumat daripada borang. Jadi borang akan berada dekat baris yang kelima ya. Borang adalah form. Kamu tulis form. Okey, baik. Sekarang ini adalah dia punya frame dia. Okey, jika borang belum diisi. Ini maksud yang ini ya. Ini maksudnya jika borang belum isi, isi form. Bila form diisi, simpan. Ini arahan untuk simpan ke dalam database. Jadi if dan else dekat sini borang ya. Tadi borang kita berjenis post ya. Kat mana kita nak tulis? Okey, kamu berada pada form. Yang pertama kamu tulis action. Oleh kerana kita tidak ada menggunakan fail yang lain daripada fail pengurus. Jadi kamu tak perlu tulis apa-apa nama fail kat dalam ruangan ini. Kita terus pergi dekat method dia. Method dia tadi cikgu bagi tahu post. Okey. Bila tadi cikgu guna get, methodnya akan jadi get juga. Okey. Di dalam form nanti ada beberapa label. Label bergantung kepada nama-nama ataupun medan-medan yang ada pada kita punya table. Kita akan gunakan table admin. Ada 1, 2, 3. Kod rumah ni kita tak payah isilah ya. Okey, kalau nak isi pun boleh. Jadi kamu ada 4 lah nanti ya. Okey, so 1, 2, 3. Jadi pada borang ini, okey ingat ya, ID, nama dan kata laluan. So kita akan minta 3 maklumat daripada daripada orang yang mengisi maklumat ni lah ya. Okey. Nama kepada ruangan ataupun input punya label kita namakan sebagai label. Okey, label. Contoh yang pertama tadi ID pengurus. Okey. Seperti itu ya. Okey, ini kalau kita save, lihat dekat sini dia boleh run tak sekarang. Kamu nampak tu ada ID pengurus. Itu merujuk kepada yang kita isi ini sebagai label. So kita ada beberapa label lagi. Kamu tulis label, kamu tekan tab. Nanti dia akan berada di antara buka label dan tutup label. Okey, nama pengurus. Ini maklumat yang kedua kita akan gunakan. Okey. Label yang ketiga adalah kata laluan. Kata laluan. Ataupun kalau kamu nak guna bahasa Inggeris pun boleh. Password ya. Kata laluan. Okey. Dan 3 sahaja. Ini kalau kita save. Kita lihat dekat paparan ni. Okey. Apa yang berlaku di sini dia tak selang ya. Dia tulis sebaris. Okey. So kita tahu kita belum masukkan arahan untuk break. BR tekan tab. Kalau kamu nak dia selang 2 baris, tekan tab 2 kali ya. Kalau tidak sekali pun boleh. Okey. BR. Baik, sekarang ni ID pengurus, nama dan kata laluan ni adalah berjenis teks, iaitu kalau kita minta kalau kita minta dimasukkan. Okey, ini kita tak save lagi ya. Okey, save. Maksudnya di depan ni nanti ada kotak macam tu ya. Di depan ni ada kotak, di depan ni ada kotak. Tapi tadi kita break, maksudnya dia bukan berada di depan, dia berada di bawah ya. Kalau kita nak berada di depan, kita tulis dia sebelum BR. Okey, kita enter BR ni ke bawah. Sebelum BR ni, kita bagi tahu input. Maksudnya, kita akan borang ni akan menerima input. Bila kamu tekan tab, dia ada tanya type dan name ya. Okey, type dia text. Bila kita kata text, nanti dia akan keluar kotak. Dan jangan lupa namakan, dia tu adalah ID. Okay, begitu juga yang ini. Kamu boleh tulis sama seperti tadi, tulis input. Kemudian tekan ke kunci tab. Ini juga berjenis text. Namanya ialah nama. Okey, nama ya. Name nama. Okey, baik. Kemudian satu lagi. Okey, di sini juga input. input, kemudian tekan tab ya. Okey, text. Kemudian dia adalah kata laluan, PSWD.
password. Okey. Ataupun kamu nak buat dia pass ataupun kata laluan ikut ya. Okey, nama-nama ni jangan samalah 3 ni ya. Okey. Jangan jauh sangat, nanti susah nak baca. Okey, kita save yang ini. Kita lihat macam mana ia dipaparkan. Okey, dia akan jadi seperti itu. Macam rapat-rapat ya, sebab kita break sekali ya. ID pengurus, ini adalah ruangan untuk kita menulis. Ini ruangan untuk kita menulis. Ini ruangan untuk kita menulis ya. Cikgu akan tunjukkan beberapa jenis teks. Okey, nampaknya kita kena selang 2 kali lah ya, biar dia nampak cantik. Sekali lagi, BR tab. Okey, save. Dia akan jadi seperti ini. Okey. Baik, tadi cikgu cakap dia ada beberapa jenis type ya. Jika kita kata teks, kotak tu menerima teks. Jika kita kata number ya, contoh cikgu tulis ini number dan cikgu save. Okey, bila kita pergi dekat kotak ini, kamu nampak ada penanda ke atas dan ke bawah ini ya. Ini menunjukkan kita boleh masukkan number. Okey, sama ada nombor 1 ataupun negatif 1 dan seterusnya. Nombor positif dan negatif ya. Okey, kalau kita tukar, dia menjadi tarikh ataupun date. Okey, kita refresh yang ini. Dia akan menerima tarikh. Jadi kalau kamu klik ke sini, dia akan ada keluar kalender kecil itu ya. Okey. Okey, satu lagi yang kita biasa guna adalah password. Okey, contoh dekat sini ya. Sekarang ini kita kata teks. Bila kita kata teks, kita tulis, kita nampak teks itu iaitu ABC. Okey, sekarang cikgu ubah dia, katakan menjadi password. PASSWORD, kemudian save. Okey, ini cikgu betulkan, ini adalah teks. Kemudian save. Okey, refresh. Okey, kalau kita masukkan tadi 1, 2, 3 ataupun ABC, sekarang kita dah tak nampak dia. Dia nampak bulat-bulat je ya. Okey. Baik. Sekarang ni cikgu betulkan balik. Oleh kerana kita dalam proses memasukkan maklumat, kita tak naklah guna tempat ataupun input yang kita tak nampak ya. Jadi kesemua-semuanya cikgu nak gunakan teks. Okey. Kalau kita ada pilihan, contoh jantina, ada 2 sahaja pilihan, lelaki dan perempuan. Itu kita boleh buat select and option ya. Kita akan buat nanti dekat borang-borang yang seterusnya. Okey, diakhiri oleh input berjenis submit. Ada satu lagi input, ini adalah berjenis submit. Kalau kamu lihat tadi, kalau teks dia ada kotak kosong ya. Kalau dia berjenis submit, nanti dia ada ke kotak yang berjenis button. Nama di sini adalah sama dengan nama yang ada dekat dalam if tadi. Dekat if tadi namanya adalah add pengurus. Copy yang itu, jadikan dia nama kepada button. Okey, so kita tahu button ini masih belum digunakan, jadi dia empty ya. Bila empty, paparkan borang ini. Okey, so perkataan yang duduk dekat dalam button tu kita pilih ataupun kita namakan sendiri. Kita tulis value, kemudian kita tulis nama itu. Katakan tambah. Okey, tambah data. Contoh ya. Nama ni label, bukan label ya. Ini nama kepada button ini, ikutlah kamu nak namakan sebagai apa ya. Okey, sesudah itu kita save. File, control save ya. Okey, kita lihat macam mana. Dia seperti itu. Ya. Bila kamu klik nanti dekat sini, dia akan pergi dekat page yang bawah ini. Sekarang belum ada apa-apa. Itu sebab dia kosong sahaja ya. Yang ini halaman input data pengurus ini, dia keluar sebab dia tidak berada dekat sini tulisan tu. Dia berada dekat pengurus ini. Dia berada dekat sini. Ya. Okey, sekarang ini kita lihat. Kita sudah buat dia punya borang ya. Setiap borang, okey, mesti ada dia punya method dia. Sama ada post ataupun get. Okey ya. Kemudian ada label. Kemudian ada input. Jenisnya mungkin teks, mungkin number, mungkin date, mungkin password. Dan mesti ada satu yang berjenis submit untuk menjadi button ya.
Okey, so kita ada label, ada input, ini kita selang So kemudian macam mana kita nak mengarahkan kepada file ini untuk menyimpan data ke dalam MySQL. Okey, yang pertama langkahnya ialah panggil include file yang ada configure, iaitu file capaian.php. Okey, sekarang kita buka file capaian ni. Kalau kamu tak ingat hari tu, open. Okey, ada satu file namanya capaian Dekat dalam file capaian ni, kalau kamu ingat lagi, kita configurekan apa maklumat MySQL kita. Kita akan gunakan database yang bernama Sukan Okey, kita betulkan. Sukan_db1. Kalau kamu punya web server ada password, kamu isi dekat ruangan password ini kata laluannya. Oleh kerana cikgu gunakan XAMPP, cikgu tak ada kata laluan, cikgu kosongkan kat situ Okey. Baik. Kalau pangkalan data berjadi capai ni kamu tak nak dipaparkan, kamu jadikan dia komen. Letak palang 2 macam tu. Okey, save. Cikgu nak dipaparkan jika gagal sahaja. Kalau berjaya cikgu tak nak So cikgu setting capaian ni seperti itu. Dan ingat, dia punya pemulih ubah dia adalah capaian DB. Ini kita gunakan setiap kali kita melaksanakan query. Okey, macam mana kita nak gunakan capai DB ini ialah apabila kita nanti bina arahan query Okey, baik. Yang pertama, pemulih ubah kepada maklumat yang dihantar iaitu ID, nama dan pas. Jadi ID, nama, dan yang ketiga pas. Kalau nama-nama ataupun name-name kat sini berbeza daripada yang cikgu buat ni, kamu ikutlah apa yang kamu buat Okey. Baik. Semua ini dihantar daripada form menggunakan arahan post. Jadi kita sambung kat situ. Kumpulkan nilainya kepada apa yang dihantar secara post. Macam ni Okey. Sama dengan post. Okey. Cuba juga semua sekali macam tu. Okey. Sama macam kita buat borang tadi, selepas perkataan post, kita ada kurungan yang berbentuk macam stapler tu stapler punya besi tu kan. Diikuti tanda single quote dan nama. Nama itu adalah nama-nama ini ataupun name. Okey. Macam mana cara buat dia? Okey, kita gunakan tanda stapler itu, kemudian single quote, kemudian nama kepada input itu, iaitu name dia, iaitu ID. Diakhiri dengan semicolon. Okey, macam mana kita buat lagi sekali? Kurungan stapler, single quote, nama input, diakhiri dengan semicolon. Okey, sekali lagi untuk pas, kurungan stapler, single quote, pas, kemudian diakhiri dengan semicolon. Okey, baik. Ini bermaksud kita akan gunakan dia ini untuk dimasukkan ke dalam database. Untuk boleh manipulasi data, kita kena tuliskan arahan SQL dia Okey, seterusnya kamu tulis itu arahan SQL. Arahan SQL yang akan kita gunakan ialah kita akan tulis di dalam double quote diakhiri dengan semicolon. Dekat dalam kod ni, arahan untuk menyimpan data ke dalam jadual, arahannya ialah insert into nama table. Nama table yang kita nak gunakan, kita rujuk dekat MySQL. Kita akan gunakan table yang bernama admin. Di dalam tu ada 4 field, tapi kita nak gunakan 3 field sahaja, iaitu ID. Kamu lihat ejaannya, kalau huruf besar, kamu tulis nanti dengan huruf besar. Tapi cikgu tulis semua dengan huruf kecil. ID, nama, kata laluan. Jadi, insert into admin, buka kurungan. Di dalam kurungan ni kita tulis nama, dia punya nama-nama field tadi, iaitu ID, admin, nama, kata laluan. Sama seperti yang kita lihat dekat sini tadi Okey, tengok sini.
ID admin, nama, kata laluan. Kalau ejaan dia huruf besar, kamu eja huruf besar. Kalau K dia besar, N dia besar, I dengan D besar, kamu kena ikut yang ada dekat table tu ya. Okey. Di hujung ni kita tulis values. Okey, oleh kerana dah panjang, cikgu enter dulu. Okey, values ada S sebab dia akan ambil banyak data ya. Okey. Oleh kerana tadi kita ada 3 ruangan dan kita ada 3 pemboleh ubah yang akan kita gunakan dekat atas ni, kita sediakan 3 ruangan kosong yang ada single code. Okey, cara buat ni ialah single code. Okey. Sekejap ya. Single code. Kemudian koma. Single code lagi. Koma single code. Apa dia single code? Sebab data-data ini dalam bentuk pemboleh ubah ini ya. Okey, kita copy yang ini. Okey, copy yang ini. Masukkan dekat sini. Copy yang kedua. Masukkan dekat sini. Dan copy yang ketiga ni. Masukkan dekat ruangan yang ketiga ya. Okey, baik. Jika susunan dekat dalam kamu punya database ini, nama dahulu baru ID baru kata laluan. Jadi dekat susunan ini pun kena ikut. Nama dahulu baru ID baru kata laluan. Tapi oleh kerana cikgu punya susunan tadi ialah ID, admin, nama dan kata laluan. Yang bawah ni juga kena ikut. ID, nama dan juga kata laluan. Kalau kata laluan ni kita namakan di sini kata laluan. Di sini juga kata laluan. Ya. Yang ini tak apa. Yang ini dia akan sama 2 ini saja. Tetapi nama yang pada post ini mesti sama yang berada dalam form ya. Okey, baik. Ini adalah arahan SQL. Baik, seterusnya arahan query. Okey. Arahan query. Arahannya ialah mysqli_query. Baik, di sini kita akan gunakan 2 pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah fail capaian dan juga pemboleh ubah arahan SQL. Jadi kita ingat pemboleh ubahnya bernama capai DB. Dan arahan SQL pemboleh ubahnya adalah arahan SQL. Okey. Satu kali je tulis ya. Okey, tutup dengan semicolon. Okey, baik. Dalam buku, cikgu tak nak tulis panjang. Yang ini cikgu tulis SQL. Yang ini cikgu tulis query. Jadi ini kat sini pun cikgu tulis SQL macam tu saja ya. Ikutlah kamu nak panjang ke, nak pendek dan sebagainya ya. Boleh panjang macam tadi ataupun pendek macam ni ya. Tapi pemboleh ubah tu, kalau kita tulis namanya pendek, di sini pun pendek. Yang capai DB ni kita lihat apa yang berada dekat dalam capaian ini. Pemboleh ubahnya apa nama dia ya. Okey, baik. Sekarang ni, selepas kita query, kadang-kadang query itu berjaya dan kadang-kadang query itu gagal. If berjaya adalah query ya. If query, kalau tadi panjang kamu kata arahan query ya. If arahan query, maksudnya arahan query ini dapat dilaksanakan. Okey, buat blok. Di dalamnya ada message ataupun teks. Data berjaya ditambah. Okay, else if lawannya adalah else. Else tak perlu letakkan syarat ya. Sebab kalau ada 2 pilihan, dia ada 1 syarat. Kalau 3 pilihan, ada 2 syarat. Tapi kita ada 2 pilihan saja, iaitu gagal atau berjaya. Jadi syarat tulis sekali saja. Sebab yang ini syaratnya mesti tidak query ya. Okey, jadi paparannya ialah data gagal ditambah. Okey. Sebab cikgu gunakan yang berjaya. Kalau kamu gunakan tidak berjaya, kamu kena letak tanda tidak dekat depan ni. Tidak begitu. If tidak berjaya, yang sini kamu tukar jadi gagal, yang bawah ni jadi berjaya. Boleh juga. Kamu ada 2 pilihan lah. Mana L dia?
Buang L ni. Okey, sama ada kamu nak berjaya kamu tulis query daripada dollar ya. Kalau tidak berjaya, tambah perkataan tidak diwakili oleh tanda seruan ini ya. Tidak berjaya, jadi kita kata gagal. Okey, kemudian yang bawah baru berjaya. Okey, baik. Kita boleh uji yang ini. Kita boleh uji dia, kita save dulu. Save. Kita lihat dekat table admin, kita ada 2 data ini. Kita nak tambah data yang ketiga ya. Letak nama kita ya. Okey, nama kita menjadi pengurus. Ya. Okey, baik. Sekarang ni pergi pada aplikasi ini. Okey, masuk data, pilih tambah pengurus. Dia akan keluar yang ini. Okey, ID-nya ialah nama kita ya. Cikgu letak nama cikgu. Okey, nama pengurus tu ialah Cikgu Azmi. Laluan cikgu 1, 2, 3, 4, 5, 6 contoh ya. Cikgu gunakan yang ini ya. Tambah. Okey, dia kata data berjaya ditambah. Itu adalah maklumat yang bawah ini ya. Sebab syarat kita kalau gagal, kalau tidak query, gagal. Jika query yang bawah lah, berjaya ditambah. Okey, dia kata sini data berjaya ditambah. Sekarang kita semak. Asalnya tadi ada 2. Okey, kita refresh kat sini pun boleh. Ataupun kita klik lagi sekali pada admin ini. Okey, dia tambah satu lagi iaitu ID admin. Yang untuk pengguna yang bernama Azmi dengan kata laluan dia 1, 2, 3, 4, 5. Okey, baik.